Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi malam 14 April 2021 bersama saya, Janet Bennett. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak yang baharu Datuk Amir Omar di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Datuk Amir yang ditemui selepas kunjungan itu berkata ianya bertujuan meningkatkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Perbincangan hari ini amat bermakna kerana kita dapat mengeratkan lagi kerjasama dalam menjayakan projek-projek pembangunan di negeri Sarawak, terutama sekali berbincang berhubung dengan pendidikan luar bandar, isu-isu keselamatan dan isu-isu meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat di luar bandar. Yang itu pun kita ada bincang tentang bagaimana penyaluran peruntukan dan bagaimana kita nak mempercepatkan lagi projek-projek, terutama sekali kerjasama antara JKR, Persekutuan dan juga JKR Negeri. Ia merupakan perjumpaan pertama beliau bersama Ketua Menteri setelah menjawat tugas sebagai Setiausaha Persekutuan Sarawak pada 5 April lepas. Berita seterusnya, projek pembinaan jalan pertanian dari Kampung Emperoh Giam Lama ke Kampung Emperoh Git bukan sahaja akan menghubungkan kedua-dua buah kampung tetapi juga memudahkan penduduk di kedua-dua kampung tersebut menjalankan urusan seharian. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerry Susil berkata, pembinaan jalan pertanian tersebut merupakan projek transformasi luar bandar RTP yang menelan kos sebanyak RM300,000. Beliau menambah projek jalan pertanian sejauh 2 km itu akan dimulakan pada April 2021 dan dijangka siap selewat-lewatnya Ogos 2021. Panjang jalan ini daripada simpang sini sampai ke Git adalah 4 km. Kita akan mengadakan 2 km saja yang akan mengambil sampai Ogos. Dan mengikut speknya ada 2 jambatan, kita harap jambatan besi dan 3 culvert, ada 3 culvert semua. Semasa Majlis Pecah Tanah dan penyerahan tapak projek jalan pertanian tersebut pada Selasa, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong itu juga menambah dengan adanya jalan pertanian itu, kawasan tanah NCR yang telah disukat di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri dapat dibangunkan selaras dengan pelaksanaan skim kopi di kawasan tersebut. Datuk Dr. Jerry juga memaklumkan tanah NCR di kawasan tersebut telah selesai disukat oleh Jabatan Tanah dan Survey bagi mengeluarkan surat hak milik tanah Seksyen 18 kepada penduduk Kampung Emperoh Git pada masa terdekat. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Emperoh Git, Gidat Pao, ketika ditemui berkata beliau amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak atas pelaksanaan projek jalan pertanian itu. Aku mewakili bagi pihak Kampung Git, memang rasa bersungguh-sungguh ribuan terima kasih lah sebab apabila kerajaan metungang bantu daerah nanti seorang nanti tujuan sebenar di so projek kopi ni go menuk go kuasa nanti memang kawasan nanti kawasan tanah Kampung Git kamu ya nanti meting memang doh tungang buka nanti yon merendai aktiviti pertanian. Jadi habis ininya ati mugi kerjaan buka projek nang penanam kopi. Jadi ati lah peluang ati meruai kena. Jadi sangat mengharapkanlah arah nanti akan dongdei sehingga dong jadi supaya tungang dong pakai. Berikut pula di Marudi. Sebanyak 4 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menerima geran projek kecil luar bandar MRP daripada Ahli Parlimen Baram Anyik Ngau dalam satu majlis ringkas yang diadakan di Pejabat Daerah Marudi pada Rabu. Antara JKKK yang menerima geran tersebut ialah seperti yang tertera. Dalam ucapan ringkasnya, Anyi berkata geran yang disampaikan perlu dibelanjakan dengan sebaik-baiknya seperti keperluan yang diperlukan penghuni rumah panjang itu. Ia meliputi pembelian barangan rumah panjang memandangkan penduduk masih lagi dalam proses pembinaan rumah panjang baharu.
Mengenai peningkatan kes COVID-19 di daerah Marudi, Anyik menyeru supaya penduduk jangan panik dan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Marudi dengan mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tambahnya, peranan tuai rumah dan ahli JKKK perlu dipertingkatkan seperti dalam program kepolisan komuniti yang telah mereka hadiri pada tahun lepas bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Selanjutnya, Adun Meluan Roland Duat Jubin sentiasa berusaha untuk memastikan penduduk rumah panjang di kawasannya tidak ketinggalan dalam menerima manfaat projek RTP. Ujarnya, sejak diberikan mandat dan kepercayaan oleh rakyat sebagai wakil mereka, beliau sedaya upaya memberikan perkhidmatan yang terbaik. Pokai seminat sitik penusah kadang kita start hari mula aku jadi YB Subak, aku lalu uji ngatur ngadu ke jalan kita. Laban maya aku ke kempen kita benda aku dipilih kita, aku mendak jalan kita itu sebab dalam palak patung. Habis kayu belah temudaknya kena kita ngagak jalai. Dilanggar kita, maka ngancau tikai itu ngancau kayu. Start hari sekolah nyakin. Aku umpu dengar. Ngalai bila aku dah jadi YB dipilih kita, aku lu start ngatur jalai kita. Sampai saat itu kita ngasai di dengar. Kereta map pen aku mendauliah. Jadi janji kongko kita, nang udah dipinta aku duit. Hari rumah jali terus ngagai rumah sang, jumlahnya 50 juta. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan ke tapak menaik taraf rumah menyimbang Sungai Ri dan Ulu Entai di Julau pada Selasa. Dalam pada itu, Roland Duat memberitahu projek menaik taraf rumah panjang 44 pintu tersebut menggunakan kos sebanyak RM150,000 menerusi projek RTP 2021 selain sebuah daripadanya dibaik pulih dengan peruntukan daripada program penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS 2020 Dun Meluan. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM15,000 kepada JKKK Rumah Menyimbang. Lawatan beliau diteruskan bagi projek yang sama di Rumah Awar, Tegalong, Ulu Entai, Pakan. Projek untuk 12 pintu rumah panjang itu menelan kos sebanyak RM50,000. Seterusnya, Roland Duat bersama rombongan mengadakan tinjauan ke atas projek jalan dari SK Ulu Entai ke Rumah Encana, Rumah Meru dan Rumah Sumping yang telah dinaik taraf dengan peruntukan RM305,000 di bawah RTP 2017. Berikutnya, kempen derma darah anjuran Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabekas Dun Lambe dan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cabang Miri telah mendapat sambutan baik dalam kalangan penduduk di Dun Lambe baru-baru ini. Seramai 74 orang telah mendaftar sebagai penderma darah dan daripada jumlah tersebut 64 orang berjaya menderma darah termasuk beberapa penderma baru. Adun Lambe Ripin Lamat turut menderma darah dan seterusnya merasmikan kempen derma darah Sabekas Dun Lambe. Pada majlis itu, beliau telah menajar beras 5 kilo, makanan dan minuman kepada penderma yang berjaya menderma darah. Dalam pada itu, Ripin turut mengalu-alukan lebih ramai masyarakat di Dun Lambe untuk tampil dan menderma darah supaya tabung darah sentiasa mempunyai bekalan darah yang mencukupi. Manakala di Mukas, bahagian Muka telah melakukan persediaan bagi menghadapi peningkatan jumlah kes positif COVID-19. Usaha itu dilakukan dengan menyediakan Dewan Politeknik Muka sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. PKRC yang kedua selepas PKRC Kem Belia ini dijangka dapat menampung sebanyak 300 pesakit dalam satu-satu masa. Sementara itu, residen bahagian Muka merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Bencana bahagian JPBB Muka, Hamdiah Bakir, telah melakukan tinjauan ke PKRC itu pada Selasa. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, Unit Komunikasi Awam Sarawak mengucapkan takziah kepada bekasan di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin Abang Baring dan keluarga di atas pemergian isteri beliau, Allahyarhamah Tok Puan Nokiah yang telah kembali ke Rahmatullah di Hospital Umum Sarawak pada Rabu.
Allahyarhamah Toh Puan Nokia, 72 tahun, menghembuskan nafas terakhir sekitar jam 12.02 tengah hari kerana komplikasi selepas mengalami strok dan pendarahan di bahagian otak pada 3 April lalu. Jenazah Allahyarhamah Toh Puan Nokia akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Samariang pada jam 5 petang. Salam Kas.